Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kal sallallahu sirah. Dan kata setengah orang yang muhakkik situ, radhiyallahu an, kalau muhakkik dalam syariat mana orang yang mengeluarkan hukum dengan nas, segi fiqh aja. Kalau muhakkik dari perjalanan sufi mana orang yang telah ditajalikan makrifat yang khassah, dibukakan hijab qalbi dia mendapat makrifat yang sungguh daripada Tuhannya, makrifat yang khassah. Apa kalam setengah daripada muhakkik radhiyallahu an? Dia kalau doa radhiyallahu an tu maknanya wali-wali besar kan? Wali besar, sebab dia telah liqa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam fasayrani yaqazatan. Siapa melihat aku dalam mimpi, maka dia melihat aku sungguh, dan dia akan melihat aku secara jaga. Itu dia panggil apa? Maknanya dalam yaqazah. Itu biasa pakaian biasa pada aulia tadi. Barang siapa sampai kepada hakikatul Islam, dia sampai pada hakikat Islam, maka tiada kuasa ia berhenti dari amal. Kalau dia sampai betul-betul hakikat Islam, dia nak berhenti amal tu, dia payah. Kita pula start payah, berhenti cepat. Sebab dia dah dapat hakikat sebenar tu, kesedapan dia dengan Allah Ta'ala ni. Itu maksudnya ni. Dan barang siapa sampai pada hakikat iman, maka tiada kuasa ia berpaling dari amal. Mana siapa yang telah dapat intipati iman yang sebenarnya, dia tak kuasa nak berpaling daripada amal. Maknanya dia sangat rasa seronok, kemanisan tu Tuhan beri pada dia. Dan barang siapa sampai pada hakikat ihsan, maka tiadalah kuasa ia berpaling kepada seorang lain dari Allah Ta'ala. Mana dia full time hati dia dengan Tuhan. Jasad dia abdanuhum ma'al khalq wa arwahuhum ma'allah. Jasad dia bersama manusia, batin dia, roh dia, sir dia dengan Tuhan dia. Setiap nafas, tiap-tiap nafas turun naik, dia dengan Tuhannya. Tiap-tiap lamha kelipan mata, dia dengan Tuhannya. Ini ahlillah. Kadang-kadang dia orang terperanjat, habis tiap-tiap masa nak ingat dia. Kita tanya balik, yang selama ni tiap-tiap masa kita lupakan dia. Kita tak rasa pelik, tiap-tiap masa kita lupakan dia. Dalam semayang pun kita lupakan dia. Tak terperanjat pula kita ajak zikir tiap-tiap masa, banyak now. Kita tanya balik, kita lupakan dia tiap-tiap masa. Dalam semayang pun lupakan dia. Belum rokok dah terbagai. Tak rasa pelik pula. Itulah jahatnya nafsu, dia pusing kepala kita. Kita nak menghadap tawajuh ke dia, wah dia ngelak, dia lari. Itu sebab kita kena ajar dia tuan-tuan. Apa banyak kena banyak, zikir kena banyak. Barang Quran, ibadat lain tuan tak ganding dengan kasir, zikir je, zikran kasira, dia ada rahsia tu banyak. Membanyakkan zikir, dia ada sir, supaya apa? Cepat kalbi itu tersingkap dengan Tuhan. Mana tadi? Sampai pada hakikat ihsan, itu makam ahli hakikat tasawuf, maka tidak kuasa berpaling daripada yang lain. Mana kalbi dia syumur dengan Tuhan sentiasa kan. Dia bukan boleh buat-buat dan memang Tuhan hadiah. Hasil dia riadah dan mujahadah, Tuhan tarik kalbi dia. Dia ada injizab, tarikan daripada Allah Ta'ala. Sebab kalbi kita kalau Tuhan tarik bagaimana dalam ayat kata Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Tuhan tarik kalbi dia menghadap dia tuan, syaitan pun terpelanting, nafsu pun terpelanting tuan. Bila ada sentapan dari Ta'ala. Terus saya kata orang beriman yang kafir itu dan berhasrat untuk menjatuhkan Nabi Musa AS, jadi dia tukang sihir Fir'aun. Bila Tuhan tarik kalbi dia, bersebabkan dengan melihat tongkat mukjizat Nabi Musa, terus berubah tuan. Amantu billah. Depan dia tu siapa tuan tu? Paling zalim orang, Fir'aun. Dia tak nampak tenggelam. Bila Tuhan tarik kalbi, itu dia. Itu dipanggil jazbah. Itu istilah sufi, dia panggil apa? Injizab kalbi, tertarik ke hadirat Tuhan. Itu semua di antara perkara-perkara dalam bentuk perjalanan menuju hadirat Allah Ta'ala. Dia ada benda yang begitu. Ketahui ilmu bahawasanya adab kepada orang yang ahli tarik. Adab kepada orang yang ahli tarik dalam suatu waktu itu adabus syariah. Dan dalam satu waktu adabul khidmah, dan dalam satu waktu adabul haq. Jadi 3 adab.
Kepala segala ilmu ialah adab. Tanpa adab dia jatuh tuan ni. Adab ni besar tuan ni. Satu cerita kan, seorang ulama dia pesan pada anak murid kanan dia saja nak test anak murid ni, ya, kalau aku dah pergi besok kembali ke hadarat Allah, kau mengajarlah, tapi kursi aku duduk tu kau jangan duduk selama sekian-sekian masa. 4 bulan ni jalan, dia nak test, ya. Jadi orang kanan ni tengok, aku dah tak ada apa lagi kan, duduk dia padam tu, tak boleh baca kitab tu. Ya, dia duduk je tak boleh baca, jam. Jangan main kan. Sebab adab, ya, bila adab dilanggar dia banyaklah kita tengok, kalau langgar dia adab habis. Itu adab dia adab dengan Allah Ta'ala, adab dengan Rasul, adab dengan guru, adab sama murid, adab dengan ibu, dengan bapa, semua ada adab, penuh dengan adab. Itu kecantikan ilmu dengan adab. Kalau tak ada adab, orang Melayu panggil apa? Biar dah bunyi pun tak bersedap. Ya, bunyi pun tak bersedap tadi. Habis, maka adab syariat apa? Adab syariat berdiri pada segala tanda. Mana dia duduk dalam segala tanda. Apa tanda? Syiarul Islam tu dia. Tanda orang Islam tu ada kat dia. Orang yang terbaik, orang lain kenal Islam dengan tengok dia. Ya, akhlak dia, peradaban dia nampak terang. Tu. Itu adab syariat. Dia kena jaga syariat, sebab babul hakikah wa syariah, pintu nak masuk hakikat syariat ada, ya. Dan dia telah permulaan bagi orang yang menjalani jalan kepada hak kita ada. Orang yang berjalan pada jalan Allah Ta'ala, itu yang pertama sekali, syariah dia kena jaga. Satu. Yang kedua, adabul khidmah, yang lebih tinggi pada ibadat ni, iaitu apa? Adab khidmat, fana daripada melihat segala tanda. Apa makna fana? Anta berdua azamatillah, terselah qalbi dia akan azamah kebesaran Tuhan, iaitu makna fana. Ru'yatullahi bila khalqin, qalbi dia menghadap Tuhan, lenyap makhluk, dan itu dipanggil fana. Dan fana ni dalam istilah jalan ma'rifat yang khassah, dia merupakan mabda', permulaan. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan dia tak boleh berjalan melainkan misi fana dulu. Dia lenyapkan makhluk baru Tuhan izinkan dia. Selagi dia tak lenyapkan qalbi dia menghadap makhluk, Tuhan tak akan buka pintu makrifat yang khassah. Makrifat am dia adalah dia kenal Tuhan, Tuhan melihat, tapi dia tak rasa Tuhan lihat. Kita bangun tidur sampai nak tidur balik tuan, berapa saat kita rasa betul yang Tuhan ni kata raqib annallaha yarak, Tuhan memandang kita sehingga ada persentuhan kalbi gerun dengan dia. Berapa saat ada tuan? Kok langsung tak ada langsung. Rasa lain, tahu lain. Tiap-tiap yang tahu tak semesti merasa, tapi tiap-tiap yang merasa dia confirm dia tahu. Dia dah rasa buah durian tu dia tahu. Tapi orang tahu buah durian sedap, dia buat tesis 1000 muka surat, musangking. Dia tulis 1000 muka surat, tapi tak pernah masuk kebun, buah jatuh tak tengok. Dengan tok ayah duduk dalam kebun, siapa lebih makrifat kan? Yang duduk buah kebun lah. Kau kata kau tulis buah durian tajam, kau tak pernah pegang, aku hari-hari pegang, berluka tangan aku gitu. Mana kuat? Yang merasa lebih kuat. Sebab jalan sufi dipanggil mengenal bukan dengan sekadar dalil, tapi bil azwaq. Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami, makrifat kami dengan rasa qalbi yang diberi Allah bukan atas lambaran kertas. Lambaran kertas wajib supaya kita jangan terbabas. Kemudian disusuli dengan satu lagi sayap dia apa? Perjalanan tariqah tu dua. Syariat wal hakikat, berjalan jangan sebelah. Ya. Sebab tu kalau kita tengok mana-mana tariqat sufiyah, dia punya imam-imam besar, dia punya karang kitab, ya Allah, besar-besar kan. Tuan-tuan pergi Mesir karangan apa? Kitab-kitab ya. Syekh Ahmad Al-Faruqi, masya-Allah, besar-besar kitab dia. Apa sebab dia karang? Dia supaya kita berpandu. Jangan kita mana tersilap perjalanan. Di banyak tuan-tuan kalau tersilap perjalanan. Sebab apa? Dia tak ada panduan. Dia ulama dikarang supaya kita pandu. Tapi hanya sekadar kitab saja mengetahui tak cukup. Dia kena rasa. Ya, baru dia dapat betul jalan betul tu. Ilmu wal azwaq. Maka nak rasa kena apa? Buang rasa dengan makhluk.
buang rasa dengan makhluk, Tuhan akan hadiahkan kasih. Kama la yuhibbul amalul mushtarak la yuhibbul qalbal mushtarak. Sebagaimana Allah Ta'ala tak mau amal tu kita sekutu dengan yang lain, begitu qalbi kita, Tuhan tak bagi kita sekutu dengan lain. Qalbi dipanggil Baitur Rabb, rumah Tuhan. Qalbi kita ni rumah Tuhan. Apa makna rumah Tuhan? Bukan Tuhan duduk situ. Macam Baitullah, bukan Tuhan duduk Baitullah. Idafat bait dengan Allah itu idafat litakrimah, memuliakan. Maka qalbi kita ni urusan dia apa? Ma'rifatullah, mahabbatullah, ishqullah, semua duduk situ. Ya, kita makna untuk konteks berurusan dengan Allah ila qalbi. Ya, tangan kita tak layak kan? Tangan mata luar dia tak layak, dia tak boleh kenal Tuhan. Yang kenal tu hakikat insan dalam tu, hakikatul ruh, yang dikatakan latifatul rabbaniyah, ruhaniyah, dia yang layak menerima benda tu. Maka dia tu khas untuk dia. Kita jaga konteks kita dengan Tuhan. Ada pun jasad luar ni kita bagi dengan makhluk. Ya, kita nak bekerja ke, nak berniaga ke, darat ke laut, bisnes ke apa, ke masyarakat, itu luar. Yang dalam jangan. Yang dalam tu dia punya tu. Sebab kena jaga kalbi. Sebab kalbi kalau dicuri, ia biarkan. Ya, siapa curi, dunia curi enten. Ya, sebab Imam Ghazali kata ditulis di makam dia, wahai manusia, aku beri engkau sangkar aku je luar. Dalam aku tak bagi, dalam aku dengan kekasihku. Ya, dalam dengan kekasih. Itu Allah Ta'ala. Sebab jangan putus zikir kalbi dalam tu. Kalau putus, minta maaf balik dengan Tuhan. Ya, jangan putus tuan, sebab Tuhan tak pernah putuskan nikmat kita. Ya, tuan-tuan 120 hari jantung bergerak kan, nak dia pump, Tuhan tiupkan roh. Sampai sekarang ada pernah jantung kita berhenti barang sejam ke atau 20 minit ada? Oh, tidak bungkus pun tuan. Ya, kalau jantung berhenti kan setiap kapan jawab dia. Bayang dia tak pernah berhenti kan. Kereta Jepun Mak Saleh pun ada berhenti. Maka sebagai syukur iringi dia Allah, Allah, jangan berhenti. Ya, kalau berhenti sambung balik, berhenti sambung balik. Memang dia bukan semudah tu kan, tapi latih lah. Latih sentiasa kalbi kita jalan dia. Ya, itu peringkat awam. Itu tanda mahabbah. Man ahabba syai'an aksara zikru. Siapa kasih satu benda, dalil dia banyak sebut. Maka dalil kita kasih Tuhan, jangan lupakan dia setiap saat. Ya, setiap saat. Dan kalau terlupa minta maaf. Itu cara dia. Baik. Dan adab khidmat bahawa apa? Fanakan daripada melihat segala tanda. Itu kata Rabi'atul Adawiyah, tariquna tarku mulazahatul aman la tarkul aman. Jalan kami ma'asyiran arifin, meninggalkan memandang pada amal, bukan tinggal amal. Amal tu diperkasakan. Pandang jangan, pandang semua minallah. Kita karamkan semua dalam af'al dia, barulah kita selamat. Jangan sekali-kali kita pandang kita. Bila kita pandang kita, ini saya, faul. Dia kata saya je sah, nafsu penjuluk, engkau hebat, engkau hadal. Mari dia penyakit ria, uju, semua habislah amal kita rosak. Ya, pulang kembali pada dia, pandang dia. Itu cara dia. Itu maknanya meninggalkan segala tanda. Dan tiada memandang kepada demikian itu melainkan kepada anugerah Tuhan. Kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bizalika falyafrahu. Katakan oleh Muhammad, dengan memandang ni kurnia Tuhan. Kita boleh buat ibadat sikit sebanyak, ya, kita pandang ini semua kurnia Tuhan, bukan kita, bukan hebat kita, bukan handal kita. Itu jalan membersihkan kedudukan kita dengan Allah Ta'ala dan merapatkan hubungan dengan dia. Melainkan anugerah dia juga. Kerana orang yang ahli khidmat, wajib atasnya tiada berjabat kepada sekalian amal. Berjabat bukan berhajat, terbalik tu. Berjabat, apa makna berjabat? Beriktimat, bersandar. Bab matan pertama kita ni, ya, dia bahas masalah iktimat, sandaran. Jangan kita bersandar melainkan terus kepada Allah Ta'ala, ya. Pada amal kita pun jangan bersandar. Amal kita buat dah serah ke dia, ya, itu tanda dia. Sebab tu Rasulullah sebutkan, lan yadkhulal jannah bi amalikum. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala nam illa an yataghammadanillahi bi rahmatih. Tidak masuk syurga dengan amal kamu. Ya, sahabat tanya, "Ya Rasulullah macam tu ke?" Wala ana, walaupun aku, Nabi kata, melainkan menyelubungi aku oleh rahmat Tuhan. Tapi jangan silap faham, dah tak masuk amal, tak payah beramal lah, jangan. Ya, rahmat tu datang dengan mana tuan? Dengan amal. Ada pusing kot tu. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah Ta'ala memihak kepada orang yang melakukan amal saleh. Kita buat amal saleh, kita dapat rahmat. Dengan rahmat tu diizin dia ke syurga. Itu maksud ini.
Kalau dia tak buat amal salih bukan rahmat, tu laknat dapat wala yasbillah. Ya, kita buat amal supaya dapat tadi. Sebab tu satu orang cerita masyhur Bani Israel, dia beribadat 70 tahun duduk di pulau, mata tak tengok maksiat, tak ada maksiat. Bila Tuhan tanya nak masuk syurga dengan apa? Wah, dia rasa amal ni kan, dengan amal ku ya Allah. Baik, Tuhan timbang. Amal 70 tahun yang dirasa hebat, dia timbang dengan nikmat mata sebelah je, habis dan berat lagi nikmat mata sebelah tu. Belum lagi sebelah, belum lagi nikmat lain. Baru dia selenda dan. Jadi maknanya kerja kita buat yang disuruh, serah kepada dia. Ya, jangan memandang kepada ganjaran, sebab pandang pada ganjaran itu kurang adab. Ya, kita serah kepada dia. Kita kalau kita tauke dan orang kerja kita ni baru kerja sebulan, kejap tak ada gaji, kita pun lemas ni kan. Ya, tauke dia pandai dah menilai kan, kita tunjuk kerja terbaik, dia pandang, dia tahulah cukup dia naiklah gaji kan. Ni kerja tauke tak naik gaji ke, kau bekerja pada minggu gaji. Ya, marahlah tauke. Dan kita jangan campur urusan dia, kita buat urusan kita. Urusan kita terjemahkan yang terbaik. Ya, kalau tauke itu pun makhluk yang lemah pun gerti menilai kualiti tak kualiti, maka Allah Ta'ala bukan nilai luar, apa batin kita dia nilai. Ya, kita betulkan dengan dia cukup, dia akan angkat atau kedudukan maknanya. Ya. Dan satu lagi tengok istilah. Dan inilah segala dia panggil adabil haq, iaitu apa? Seperti kau ketahui barang yang bagimu dan barang yang hak. Dia kata man arafan nafsa faqad arafar rabbah wa man arafar rabbah fasadal jasad. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Dan kenal Tuhan dia, fasadal jasad, hancurlah jasad. Bermakna kinayatun an maqamil fana. Ya, dia kenal Tuhan dia tapi kenal diri, jaga Tuhan dia. Dia banyak kena kenal diri, tak kenal diri juga. Ya, dia kena diri kat kedai kopi. Dia banyak madrasah ni, kau kena diri, kau kena lelah tak sembahyang. Dia kan kena diri, itu terlupup diri. Banyak sebenarnya. Ini golongan mutasawwifah, dia tiru kalam ulama sufi kan. Ya, contoh ulama sufi kata apa? Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar dari diri engkau sampai ke Tuhan. Wah, dia ambil kalam ni, dia layau kat kedai kopi. Kau dah keluar dari diri kau. Kawanmu keluar macam mana? Ini kau tak jumpa ilmu ni. Dalam datang kat rumah dia goreng kawan tu, hangit tu, tak payah semayang dah. Ini banyak ni. Ya, cukup banyak ni. Ini dipanggil apa? Mutasawwifah, meniru kalam sufi banyak. Ya. Maksud keluar diri itulah yang kita baca tu, la haula wala quwata. Duduk betul-betul, kita baca baru tak duduk. Kita matikan haul kita dalam memandang haulillah. Kita matikan kuwah kita dalam memandang kuwatillah. Kita matikan iradat kita dalam memandang iradatullah. Last sekali kita matikan wujud kita dalam memandang wujud Allah. Mati di mana? Di kalbi, bukan di luar. Luar nampak ni. Syuur kalbi itu. Tengok bawah ni sikit lagi ni. Ya, apa makna kenal diri sini? Bahawasanya bagimu fakirun, dhaifun, lemah, hina, kurang. Bukan etikat ya. Ni kitab, bila main kitab tasawuf dia main rasa. Kita berasa tak kita fakir? Kita berasa tak kita ni fakir? Takkan terasa kalau kita tidak dibuka memandang kekayaan dia. Kita rasa tak kita naif, kita lemah? Takkan terasa kalau kita tak pandang azamah dia. Itu perlu pada zikir. Sebab zikir semua dia akan tembak dengan asma', dengan apa semua. Paling tinggi ialah dipanggil Sultanul Azkar, ialah ismu zat Allah, tapi dengan penuh. Ya, bila sebut Allah itu panggil ismun li zat wajibal wujud. Bila zat yattasif, dia bersifat. Bersifat laul asma', dia pusing habis tuan. Ya, dalam kalimah Allah tu dia tembak habis semua sekali. Ataupun kita tembak, pum, gegaran nur zikir itu akan apa? Menggugurkan karat-karat yang tak sesuai dengan hati yang nak menghadap Tuhan. Satu-satu dibersihin dan itu maksud dia. Baik, sekarang kita contoh, ambil satu contoh dan sifat yang paling Tuhan murka lepas kufur apa? At-takabbur. Lawan takabur apa? At-tawadhu. Apa makna tawadhu? At-tawadhu al-haqiqi makana nasyian min syuhudil azamati rabb. Tawaduk sebenar tu dia jadi daripada mana? Bila mata hati kita syuhud akan kebesaran Tuhan. Bila mata hati dia buka menghadap tawajuh betul kebesaran Tuhan, dengan sendiri dia akan tunduk. Ya.
Lagi dia tak terpandang kalbi di kebesaran Tuhan, payah dia nak duduk tawaduk. Dia cakap dia tu, dia tak duduk lagi tu, masih nampak besar diri dia. Bila terpandang dia, pum. Macam saya lah yang bodoh ni kan, tengah mengajar ni, tengah-tengah baca macam kitab ni kan, kita muzakarah, tiba-tiba dengar satu suara, Assalamualaikum. Kita mohon sekolah, tengok tuan guru kita, agak-agak boleh baca je tak? Wallahu a'lam. Tu sebab apa? Yang datang lagi power. Itu maksud dia. Ya, memandang yang besar menenggelamkan yang kecil. Memandang wujud yang hakiki memadamkan wujud yang majaz. Memandang wujud yang mutlak memadamkan wujud yang muqayyad. Ya, bila kalbi kita terpandang dibuka muka syafa dengan wujud Allah Ta'ala yang sebenar, tenggelam dan yang lain tenggelam. Confirm dia tenggelam. Kalau tak tenggelam, mana tu belum pandang tepat. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam sahaja punya cantik sampai tangan putus kan. Betul? Zulaiha kena perli bagi wizarat pembesar Mesir punya, apa Yusuf, budak Yusuf mengkayakan Zulaiha. Tak apa, dia buat satu majlis, dia panggil isteri-isteri wizarat, menteri-menteri tu, dia letak buah limau, pisau, tolong kupas. Dia pun tengah sedap kupas, dia lintas Nabi Yusuf, habis cair kan. Ada ilah malakum kan, malaikat dia kata kau minta cantik, putus tangan. Setengah riwayat dan tafsir pengsan tadi, kata jalan. Tengok Jamalul Yusuf habis, lenyap, tak terasa. Macam mana nak pandang Jamalullah? Mereka dia terjali Jamalullah yang tenggelam, confirm tenggelam. Anta ma'al aqwan ma'alam tusyahid al-mukawin. Qalbi kamu dengan makhluk selama kamu tak terbuka dengan dia. Dia terbuka dengan dia, confirm tertutup. Keperasaan terlalu dia punya syu'an itu lazat tadi nak cerita tadi, lebih sedap daripada 1000 kali jima, ulama kata. Lazat yang paling besar bila kalbi kamu terbuka dengan dia. Ya, itu dipanggil mukasyafah. Ya, iman peringkat awal, di peringkat yakin mabda' pertama dia apa? Al-musyahadah, terbuka. Lepas tu al-mu'ayanah, kemudian baru musyahadah. Mukasyafah, mu'ayanah, boleh pergi musyahadah. Itu susunan dia tadi. Itu perjalanan dalaman, ya. Baik. Sekarang kita rasa, bukan tahu. Fakir kita tahu kita fakir dengan Tuhan, tapi rasa tu nak ada. Bila rasa dia terasa rinak, kaya dia maha dahsyat, baru rasa hinanya kita. Pandang mulia dia, rasa hina kita. Itu sebab kemuliaan nak dipandang dalam mana? Azkar, dalam sebutan zikir tadi. Sebab semua lapan zikir menunjukkan kebesaran dan keagungan dia. Tapi kena zikir betul lah, hayat betul benda tu. Ya, dia akan ketuk, nur dia akan diketuk dan habis itu. Dan kawi dan kadir dan aziz itu hak Tuhan. Bila kita kenal kita kenal siapa dia? Ghaniyun maha kaya, qawiyun maha kuat, qadirun maha kuasa, aziz maha mulia, dan akhirnya kamalat. Semua kesempurnaan dia punya. Hati kita minat pada benda yang sempurna ke atau benda yang tak dinilai? Ya, kalau kita bagi satu barang permata harga 100,000, yang ni harga dia RM10, mana nak? Ya. Kalau kita beri dia dua jenis kenderaan, satu harga 3 juta, satu harga 300,500, mana kita nak? Semua nak yang mahal, semua nak yang hebat. Confirm kalbi akan tertambat dengan benda paling hebat. Ya, segala kesempurnaan milik dia, segala kekurangan milik makhluk. Tetapi kenapa hati kita tertambat dengan makhluk, tidak dengan dia? Dia kena cek balik. Bila rasa tak kena, bermakna ada slat. Patut kalbi tergantung dengan dia. Rupanya ada penyakit dalam dia. Makan tu paling sedap, tapi kita rasa tawar sebab apa? Demam panas. Cek rupa demam panas, patut dia tak dapat rasa makanan yang sedap tu sebagai sedap. Orang makan 3 pinggan, dia nak habis pinggan pun payah. Dan orang zikir 20,000, 30,000, 100,000, main-main dia. Dia nak zikir 1,000 pun berhenti, terkelip. Sebab apa? Dalam konteks tak bersih. Dia ke dalam, kalau sihat dia laju. Ada keadaan ni, ya. Maka fana'lah ia dalam tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Lenyap makhluk, dia menghadap Tuhan. Dan inilah bagi orang yang melihat kamalat kudrah Tuhannya, ya, kesempurnaan kekuasaan Allah. Kerana bahawa barang siapa tiada melihat kamalat kudrat Tuhan, tak terasa dalam hati, ya, dalam makrifat, maka gugurlah ia daripada keadaan sempurna. Dia tak akan duduk dalam makam sempurna. Dan apabila engkau lihat akan kamalat kesempurnaan, ya, kudrah Tuhannya, maka fana'lah engkau daripada tiap-tiap barang yang lain. Confirm dan 2 kali 2 confirm 4. Dia tak ada 3,5, 5, 4 jawab dia.
Mana kalau tepat dia memandang Tuhan, memang tenggelam yang lain. Kalau tak tenggelam yang lain, bermakna dia belum pandang tepat. Ya, kita nampak dalam bayang dan jauh, bayang siapa? Dekat dia, Kasim. Bila nampak Kasim, kita pandang tak bayang? Tak pandang dah. Kalau pandang, Kasim kata, apa gila kau, aku depan kau pandang bayang aku. Kan? Jadi kalau nampak Tuhan, bayang dia tak akan pandang. Jadi wujud makhluk, wujudku bayanganmu. Ya, wujudku wajahmu. Ada lagu sufi kan? Bermakna wujud kita ni dalil menunjuk wujudan dia. Ya. Jadi maknanya kita ni membayangi kewujudan Allah Ta'ala. Maknanya wujud kita menunjuk ke atas kewujudan Allah SWT. Ya, dia bayang. Bila bayang kita pandang, dia sejauh. Kalau dah nampak Tuhan, pandang bayang tak? Lepas tu bila kita dah nampak terbuka dengan Tuhan, pun makrifat sebenarnya, maka kita tenggelamlah segala pandangan makhluk. Tenggelam di mana? Di qalbi, di roh, di sir. Bukan di mata. Mata nampak tak ni? Mata kita tak bincang. Sebab al-basar la yara ila haq wal basira la tara ila al-haq. Mata luar dia tak pandang melainkan makhluk, tapi mata dalam dia pandang Tuhan. Pandang dia bukan pandang macam ni. Pandang dia muraqabah, musyahadah. Itu maksud dia. Ya. Tu. Dan satu lagi tuan-tuan ni. Dan inilah kesudah-sudahan adab. Kena bahawasnya, tengok ni ya. Ni tuan-tuan buat balik besar ni. Kena bahawasnya yang dikendaki hak kita ada. Tuhan nak daripada kita apa dia? Bahawa ada ia, tiada engkau. Cukup tu buat balik ya. Balik kau fikir. Bahawa ada ia, tiada engkau. Maksud dia apa tuan ni? Inilah dipanggil mengenal diri sebenar. Ya. Kalau kita tengok dalam kitab Ibn Arabi, ya, dipanggil kitab membahas masalah kewujudan. Di antara dia kata apa? Orang yang benar kenal diri dia apa? Bahawa ada ia, tiada engkau. Ada wujudullah, tiada engkau. Sebab apa? Bila dia kenal sebenar-benar Tuhan, maka hilang keperasanan dia dengan makhluk. Itu maksudnya. Hilang kudrat makhluk, hilang iradat makhluk, yang hati dia sentiasa syukur kepada Ta'ala. Yang lain dia tak rasa. Sebab apa? Dia ada tarikan. Dan tarikan tu dua. Satu dia tarikan jamal, atau tarikan jalan. Ya, kasih yang kuat sebab memandang nikmat Tuhan banyak, ataupun gerun dengan apa? Azab dia dan sebagainya. Dua tu tarikan jazbah akan berlaku. Ya. Saya dulu buat misal ni, kita jalan di hutan, kan? Tiba-tiba terserempak dengan rimau kan. Ya, rimau nak terkam gini. Pokok lain tak ada. Sebelah kita ada pokok nibung, dia panjat sampai atas kan. Ya, dia nampak rimau terkam, dia panjat pokok nibung sampai atas. Ya, tak terasa cocokkan di nibung. Hilang. Dengan sebab apa? Dimakan oleh syuur, keperasanan kuat takut dengan rimau dia. Ya, takut ke rimau menyebabkan dia tak perasan duri tu cocok dia. Bila rimau ada lagi, dia turun baru dia mengerang. Aduh, bisa. Ya, sebab apa? Pandangan kepada rimau tu dah hilang, baru dia rasa sakit dia. Faham tak? Jadi rasa sakit dengan duri tu hilang, dia tenggelam, fana, hilang. Dengan sebab apa? Dia mengalami syuur dengan harimau tadi. Tuan guru saya buat misal kan, seorang tu dia belaga ayam tadi. Tengah belaga ayam, polis gegar dia. Dia bawa ayam tu, dia lompat 4 kaki lepas pagar kan. Ayam tu sangkut, dia tak perasan. Tiba-tiba gua tengok tengah peka. Apa sebab tak perasan? Perasaan kalbi, gurun yang cukup kuat dia tarik. Yang seorang tu berjudi. Bila polis kejar, dia lari tak ada arah nak pergi. Dia masuk masjid, dia duduk kat perempuan. Perempuan tu beraniat. Apa pasal? Rupa polis kejar dia. Ya? Kalau masa dia nak pergi ke perempuan, dia malu kan. Dia gedar sebab apa tu? Ni, dalam. Gurun yang kuat. Itu bahawa gurun dengan orang. Macam mana nak bayang dengan Tuhan kalau dibuka. Nanti kita nak terbuka muka syafah dengan dia. Itu satu apa? Tarikan yang hebat. Makrifat dia, ya, luar biasa. Itu dipanggil kesedapan yang sebenar antara insan dengan Tuhan. Padamkan, baru dia terang. Ya? Istilah kita kan, padam, baru terang. Tutup, baru terbuka. Dah tutup, terbuka je. Tutup dengan makhluk, terbuka kamu dengan Tuhan. Padam kalbi kamu dengan makhluk, baru terang dengan Allah. Itu maksudnya, ya. Summa qal iradatul tajrid wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Bismillah.
Sikit.